Biar kita ni sentiasa bersemangat untuk apa dia? Untuk dapatkan syurga dalam hidup. Biar sentiasa ada dalam diri kita. Para hadiskan baca dalam Al-Quran Karim. Baca dalam Al-Quran Karim. Semua ayat-ayat yang cerita tentang mengejar syurga, Allah guna kalimah cepat-cepat, bersegeralah. Allah guna kalimah demikian. Kalau nak suruh dapat syurga, kamu jangan kamunya lengah-lengah. Jangan hidup kamu ni buat dalam keadaan yang kamu buat sambil lewa, jangan. Bila kamu nak pada syurga, kamu kena bersegera dalam hidup kamu. Ayat Al-Quran, begitulah ceritanya. Dalam hadis Rasulullah, sama juga. Cuba kita baca beberapa potong ayat Al-Quran Karim. Ya Allah gunakan cerita tentang mengenai biar kamu dapat syurga ni. Macam mana? Ayat yang anda baca awal-awal tadi. Ayat tadi, Allah cerita kepada kita, biar kamu dapat syurga, kamu kena berlari. Wasari'u. Allah guna kalimah demikian. Wasari'u ila maghfiratin. Berlari kamu dalam hidup kamu. Berlari dan berkejaranlah. Untuk apa dia? Untuk dapatkan keampunan Allah. Dalam hidup kamu ni, jangan kamu ni sambil lewa, jangan. Dan bila kamu nak minta keampunan Allah, berlari kamu. Wasari'u. Allah guna kalimah demikian. Cepat-cepat dalam hidup kamu. Kamu jangan suka tangguh-tangguh. Jangan orang tanya, bila kamu nak minta ampun pada Allah, nanti saya tua-tua, nanti saya minta ampunlah pada Allah. Jangan. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'uz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita meneruskan amalan-amalan yang patut kita lakukan dalam hidup kita ini. Di samping Allah masih lagi memberi kesempatan dan peluang dalam hidup kita untuk kita membetulkan jalan hidup kita ini supaya hidup kita ini tidaklah kita terlampau menjadi manusia yang leka terhadap dunia, kemudian sampai peringkat kita tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurnya di saat mana sibuknya tugasan harian kita, namun kita diberi kesempatan seketika duduk sekejap dalam rumah Allah ini untuk kita membekalkan sikit perjalanan hidup kita ini. Kerana kita tahu bahawa kalau sekiranya kita ni tak menambahkan ilmu pada diri kita, maka lambat laun kita akan terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia ini. Kerana bila kita hidup atas dunia ini,
kita perlu ingat Allah diajar pada kita supaya kita ni jangan menjadi pasif, jangan. Tetapi jadikan orang yang aktif. Hidup di atas dunia ni jangan kita ni banyak berputus asa. Tetapi kita diajar supaya kita ni sentiasa berkeyakinan dengan masa depan hidup kita dengan Islam. Allah jadikan perjalanan hidup kita ini tidak sekadar untuk hidup di dunia saja, tidak. Sebab tu dalam istilah agama dia tak ajar untuk kita menjadi kecewa. Hidup dunia ni kamu jangan kecewa. Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kita nampak gagal dalam usaha-usaha kita hidup di dunia, sebenarnya kita belum lagi gagal untuk kita meraih kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar yang dimaksudkan ini ialah di mana kita mesti dapat yang disebut dengan akhirat Allah, mesti dapat yang disebut dengan syurga Allah dalam hidup ini. Kerana ramai di kalangan kita ni, bila sebut saja hidup atas dunia, ramai di kalangan kita terperangkap dengan dunia. Perangkap kita ni banyak sangat. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin. Rasulullah sebut demikian, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara maksudnya diperangkap kita. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, ramai di kalangan kita terperangkap dengan dunia. Cuba para hadirin sekalian tanya di kalangan kita kan, ramai mana orang kita kalau turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, di kalangan kita ni, kita tanya dia, kamu hidup setiap hari ni, kamu kejar apa sebenarnya kamu hidup? Kamu nak apa dia sebenarnya dalam hidup ini? Cuba tanya di kalangan kita lah. Jangan-jangan sekali isteri ni, cuba tanya suami, sebenarnya abang ni, abang turun daripada rumah, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, abang kejar apa sebenarnya? Cuba tanya isteri kita pula, sebenarnya kita berumah tangga ni, dalam hidup kita ni, kita nak apa dia dalam kita berumah tangga ni? Kita nak apa dia sebenarnya bila kita berumah tangga? Soalan-soalan sebegini mesti berlegar di kalangan kita untuk kita nak sedar. Sebenarnya kita kejar apa dalam hidup? Dalam hidup ni kita nak apa dia sebenarnya? Ada yang jawab, dia jawab di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita dia jawab, saya sebenarnya Ustaz, saya tak nak apa-apa kecuali saya nak harta je Ustaz, dia sebut. Saya turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Saya nak biar saya ni berharta. Dia sebut demikian. Bila saya ada harta, saya jadi hebat. Saya jadi mulia dalam hidup ini. Ramai di kalangan kita menjawab, kalau kita tanya persoalan ini, sebenarnya kita hidup ni kejar apa? Ramai di kalangan kita jawab, saya kejar yang disebut dengan harta. Harta menjadi kejaran. Lalu Islam datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di saat mana orang sibuk menimbun harta. Orang sibuk dalam keadaan rasa harta ni menjadi hebat. Lalu Rasulullah datang, Rasulullah ajar, hidup kita Allah tak muliakan dengan harta. Harta tak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Allah ajar, Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kalian kalau kalian berjalan, kalian jumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia, jangan. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia respect terhadap orang kaya kerana kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Rasulullah ajar demikian. Jangan kamu hormat orang kerana harta, jangan. Bila kamu jumpa orang, jangan kamu respect orang tu kerana dia banyak duit lah. Dia kaya lah, kita respect pada dia, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada sahabat-sahabat, nak ajar kerana yang kaya ni bukannya manusia. Hidup yang kaya ni ialah Allah. Allah yang lebih kaya daripada segala apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia ni menjadi bernilai kerana harta kekayaan, menjadi nilai dalam hidup ni mulia kita kerana harta, mana banyak harta kita dengan harta yang dimiliki oleh Qarun sebelum daripada ini. Qarun tu kan jauh lebih kaya daripada kita. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tuan-tuan baca dalam kitab kan, disebut kaya tak kaya Qarun ini, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi, bawa anak kunci baru. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun
dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta korun, dipanggil begitu. Elok korun tenggelam, kita sibuk cari. Nak sebutnya, hidup kita ni kita mengejar apa dalam hidup? Ini cara Rasulullah ajar untuk kita termenung jangan-jangan sekali. Dalam hidup ni, cuba kamu menung sikit. Kamu CJ banyak. Kamu harta benda banyak. Kamu nak apa dia dalam hidup kamu? Kamu mempunyai pengaruh yang ramai. Kamu nak apa dia dalam hidup? Ada yang jawab, saya tak kejar harta, Ustaz. Habis kamu kejar apa dalam hidup kamu? Saya kejar tahta, Ustaz disebut. Saya kejar yang disebut dengan kuasa. Hidup ni saya nak pada jawatan. Bila saya ada jawatan, saya jadi mulia. Berebut nak pegang jawatan kan? Orang kita ni berebut nak pada kuasa. Bila ada jawatan, dia rasa dia ada kuasa. Berebut di kalangan kita. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. Jawatan JKKKKKK dipanggil. Jawatan paling halus sekali jawatan. Berebut nak pada pegang jawatan. Sampai masa-masa muka di kalangan kita nak pegang jawatan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah ajar, hidup ni jangan rasa mulia dengan ada jawatan. Kamu jangan ingat bila kamu pegang jawatan, kamu jadi mulia. Allah tak memuliakan orang dengan jawatan. Kerana orang yang ada jawatan ni, dia bukan memegang satu kemuliaan, tetapi dia memegang satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita depan Allah. Para hadirin sekalian, peganglah jawatan apa pun. Kita pegang jawatan AJK Surau, misal contohnya. Kita pegang jawatan AJK Surau, kita penat depan Allah nanti. Allah tanya, subuh pagi tadi kamu datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan, kamu jadi AJK Surau, Quran boleh baca tak boleh baca? Kamu jadi AJK Surau, kamu semayang berjemaah ke tak semayang berjemaah? Tanya soalan, kan ramai pula letak jawatan malam ni tak benar. Nak sebutnya, pegang dia jawatan ni, dia jadi semakin penat terus. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita. Ini kita kena ingat demikian. Lagi kita memikul tanggung, pegang jawatan, artinya memikul satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Bayangkan kita jadi suami orang pun kita boleh menyesal di padang mahsyar Allah nanti. Para hadirin sekalian, jadi isteri orang pun para hadirin sekalian akan menyesal di hadapan Allah nanti. Hari di padang mahsyar Allah cerita, orang menyesal ni, menyesalnya di padang mahsyar nanti, sampai masing-masing melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Anak-anak melarikan diri daripada mak ayah. Semua tak nak mengaku. Bila berjumpa tu, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Engkau jangan mengaku engkau suami aku. Engkau jangan mengaku engkau adik-beradik aku. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari memikirkan diri masing-masing. Macam mana nak suruh selamat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ni dengan tanggungjawab ni. Takut dengan yang kita tak tunaikan di atas dunia ini sendiri. Yang kita pegang jawatan, tiba-tiba kita tak laksanakan. Kalaulah jawatan ini jadi kemuliaan, dalam hidup ni, jawatan jadi kemuliaan. Lalu apa yang, mana lebih mulia kita dengan jawatan yang pernah diberi oleh Allah pada seorang manusia sebelum daripada kita, yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun kan besar jawatan dia sebelum daripada ini kan. Sampai peringkat dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun besar tak besar jawatan dia, dia sebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Dan Allah rakamkan kata-kata Fir'aun itu di dalam Al-Quran Karim. Bila Fir'aun ni dia rasa besar jawatan dia tersebut, dia sebut terus ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan tu, terkejut iblis. Katanya iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan, katanya iblis. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Fir'aun ni mengaku dia Tuhan. Kenapa dia mengaku dia Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut-gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah dalam hidup Fir'aun ni bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi.
Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena kajian. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz dia sebut. Nak lawan Fir'aun dia ni. Hidup kita ni kita mengejar apa? Dalam hidup kita ni. Sebenarnya kita ni bangun pagi balik gelap, bangun pagi balik gelap ni. Kita nak apa dia dalam hidup kita? Ni kena tanya ni. Dalam hidup kita ni. Yang kita ni beria sangat dalam hidup. Nak yang tu, nak yang ni. Ada yang jawab, saya ustaz, jawatan saya tak kejar. Harta saya tak kejar. Habis kamu kejar apa dalam hidup kamu? Dia jawab, saya mengejar rupa ustaz. Rupa pun satu juga penyakit di kalangan orang kita yang terkena pada akhir-akhir ini. Sibuk nak mempertahankan rupa. Nak suruh kita ni jangan jadi tua. Ramai mana di kalangan kita sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia yang dipanggil. Orang kita kan sanggup pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Sibuk, terlampau obses dengan kecantikan. Nak jadi cantik ni jadi satu penyakit di kalangan kita. Tak nak jadi tua. Tak nak jadi tua ni dalam hidup. Kalau orang panggil dia pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut demikian. Tak nak jadi tua. Ada seorang nenek, sahabat anda panggil dia nenek. Nenek tu paling terus dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 87 tahun ada power lagi dia. Nak sebutnya tak naknya jadi tua. Hidup dalam keadaan yang mengejar untuk menjaga rupa. Mengejar untuk mempertahankan rupa. Jangan bagi tua. Di kalangan kita ni ada penyakit ni. Penyakit nak suruh kita ni jangan tua. Kalau tahu dah, kalau dah tua, lepas pada tu mati dah dia panggil. Tak naknya dalam hidup dia tersebut. Yang perempuan terlampau obses dengan kecantikan. Nak suruh jadi cantik, sibuk dengan memutihkan wajah kan. Sibuk nak muka putih lengan hitam legam dia panggil begitu. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak senang bahasa kita ni. Nak sebutnya, rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dia tak datang semayang berjemaah, pergi gimnasium, betulkan badan ni, nak suruh badan berketul-ketul. Rela tengah-tengah malam, sepak bola. Pukul 12 tengah malam, main futsal lagi. Pukul 1 pagi, main futsal lagi. Sepak bola lagi. Kamu nak bangun semayang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Yang kamu tak tahu ke kamu hanyut dan terperangkap dengan dunia dalam hidup kamu. Nak sebutnya pada diri kita ni, terlampau nak jaga yang ni. Hidup kita ni terlampau sampai peringkat demikian. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, hidup ni jangan kamu sibuk dengan kejar harta. Jangan kamu sibuk mengejar yang disebut dengan tahta. Jangan kamu sibuk mengejar yang disebut dengan rupa. Tetapi hidup ini hendaklah kamu sentiasa sibuk mengejar syurga dalam hidup kamu. Mengejar syurga ni, kalau kamu tak kejar syurga, kamu terlepas masuk dalam lubang neraka Allah. Lalu daripada sinilah Islam datang. Islam mula ajak pada diri kita ni, biar kita ni sentiasa bersemangat untuk apa dia? Untuk dapatkan syurga dalam hidup. Biar sentiasa ada dalam diri kita. Perhaniskan baca dalam Al-Quran Karim. Baca dalam Al-Quran Karim, semua ayat-ayat yang cerita tentang mengejar syurga, Allah guna kalimah cepat-cepat bersegeralah. Allah guna kalimah demikian. Kalau nak suruh dapat syurga, kamu jangan kamunya lengah-lengah, jangan. Jangan hidup kamu ni buat dalam keadaan yang kamu buat sambil lewa, jangan. Bila kamu nak pada syurga, kamu kena bersegera dalam hidup kamu. Ayat Al-Quran begitulah ceritanya. Dalam hadis Rasulullah sama juga. Cuba kita baca beberapa potong ayat Al-Quran Karim. Ya Allah gunakan cerita tentang mengenai biar kamu dapat syurga ni. Macam mana? Ayat yang anda baca awal-awal tadi. Ayat tadi Allah cerita kepada kita, biar kamu dapat syurga, kamu kena berlari. Wasari'un. Allah guna kalimah demikian. Wasari'un ila maghfiratin. Berlari kamu dalam hidup kamu. Berlari dan berkejaranlah. Untuk apa dia? Untuk dapatkan keampunan Allah. Dalam hidup kamu ni, jangan kamu ni sambil lewa, jangan. Dan bila kamu nak minta keampunan Allah, berlari kamu. Wasari'un. Allah guna kalimah demikian. Cepat-cepat dalam hidup kamu. Kamu jangan suka tangguh-tangguh. Jangan orang tanya, bila kamu nak minta ampun pada Allah? Nanti saya tua-tua, nanti saya minta ampunlah pada Allah. Jangan. Allah guna kalimah nak suruh kita dapat syurga ni, Allah guna kalimah berlari kamu. Bila kamu berlari, sekarang kamu kena kejar terus.
Kejar terus dalam hidup kamu. Maksud kejar ni macam mana? Jangan kamu berputus asa dalam kamu minta ampun pada Allah. Dalam minta ampun pada Allah ni, Allah suruh kita ni bersungguh-sungguh. Para hadiskan bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang yang hidup dia dalam keadaan yang tak ada buat dosa. Nabi yang maksum, hidup dia ni terpelihara. Tapi cuba kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Waktu mana Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok betis Rasulullah. Waktu mana lepas pada sembahyang subuh, bengkak betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bengkak kaki Rasulullah, betis Rasulullah? Malam-malam bangun tahajud. Malam-malam bangun tahajud. Bila aku tengok Rasulullah bangun tahajud, diri lama, aku tegur Rasulullah. Rasulullah, tidakkah kamu ni seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak ada dosa? Dan Allah jaga diri kamu. Kamu tak buat langsung dosa ya Rasulullah. Kenapa kamu buat begini ya Rasulullah? Rasulullah sebut, afala akuna abdan syakura. Tidakkah itu menunjukkan aku ni seorang hamba yang sentiasa bersyukur di atas pemberian yang Allah bagi pada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat contoh yang demikian. Dalam doa, Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah kalau dia berdoa, bersungguh-sungguh Rasulullah berdoa. Rasulullah tak berdoa sambil lewa, tidak. Kalau Rasulullah berdoa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Lama-lama terangkat sehingga lengan jubah Rasulullah ni jatuh, nampak putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamanya Rasulullah berdoa, lagi lama lagi terangkat sehingga tangannya menjadi lurus. Lengan Rasulullah menjadi lurus. Doa, minta dengan Allah. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Lamanya berdoa, mendalam doa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha kan kita kan. Kita demikian doa, letak tangan atas paha je. Ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je kita berdoa. Tak beria langsung. Kita je tak bersungguh-sungguh langsung. Yang teruk-teruk lagi tu, bagi salam tu, bingkah bangun terus. Tak sempat nak berdoa langsung. Di kalangan kita. Tak ambil langsung peluang. Yang teruk-teruk lagi tu, lepas bagi salam tu angkat tangan, doa. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Yang malam-malam doa tu kan. Malahnya dalam minta. Tak berianya kita. Padahal Allah ajar, wasari'u, berlari kamu, berkejaran kamu, minta ampun dalam hidup kamu. Kenapa kena minta ampun dalam hidup kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, likulli ibni Adam khata'. Setiap anak Adam ni buat salah. Rasulullah sebut demikian. Hidup kita ni ada je yang buat salah. Ada benda yang kita tak buat salah. Hidup kita ni mesti ada buat salah. Likulli ibni Adam khata'. Rasulullah kata, sebut saja kamu anak cucu Nabi Adam mesti buat salah. Rasulullah sebut demikian. Wa kullu khairal khata' tawwabun. Rasulullah sebut sebaik-baik orang yang buat salah sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah. Kita ni tak ada rasa nak minta ampun pada Allah. Cuba kita bayang dalam bulan Ramadan baru ni kan. Bulan Ramadan baru ni. Cuba kira berapa kali kita menitis air mata kerana takut terhadap dosa kita. Dalam bulan Ramadan baru ni. Beruntunglah kalau ada di kalangan kita yang benar-benar dia rasa nikmat sungguh bulan Ramadan yang Allah bagi pada diri kita baru ni dalam kita minta ampun pada Allah. Berapa ramai di kalangan kita ni kita rasa masuk Ramadan macam biasa je dalam hidup. Kenapa? Kerana kita tak rasa untuk berkejaran untuk nak minta ampun pada Allah. Kejar dalam hidup ni berkejaran. Allah sebut, kalau kamu tak kejar, nescaya ada benda lain yang akan ambil kamu. Yang akan ambil kesempatan pada kamu. Yang menyebabkan Allah guna kalimah wasari'u. Berlari kamu dalam minta ampun pada Allah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim lagi. Contoh nak suruh kita ni jangan tangguh-tangguh. Fastabiqul khairat. Allah guna kalimah demikian. Berlumbalah kamu dalam berbuat baik. Fastabiqul khairat. Khairat, segala benda yang buat baik, kamu mesti berlumba. Tengok orang buat rumah terbuka, kita mesti 2 kali buat rumah terbuka. Tengok orang lain menderma, kita mesti 2 kali menderma di atas dia. Dibandingkan dengan dia. Fastabiqu. Kamu kena berlumba buat benda yang baik. Benda yang baik ni, kamu jangan hidup kamu ni, kamu biar aja. Benda yang baik, tak apalah dia yang buat. Kita tak payah buat lagi lah. Kita
tak apalah. Yang kita jadi demikian. Nantilah. Suka sangat dalam hidup kita ni menangguh-nangguh. Nantilah. Saya, orang tanya, bila nak baca Quran? Nanti hilang benak-benak ni, baca Quran. Orang tanya, benak ke? Benak. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu disebut. Dalam hidup dia ni. Yang menyebabkan dia ni tak ada perasaan nak buat benda yang baik. Padahal benda yang baik ni terdedah, terbuka sangat dalam hidup. Kita nak buat benda yang baik ni terbuka, tapi kita tak berlumba pun nak buat benda yang baik. Orang kita berlumba nak buat benda yang jahat. Berlumba nak buat benda yang jahat ni ramai di kalangan kita. Cuba kita perhatilah. Orang kita ni kita buat majlis tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Mula-mula ramai, lama-lama semakin tak ada. Lama-lama tinggal tu imam seorang tak kena gaya. Tapi cuba kita buat majlis mengumpat, misal contoh. Buat majlis mengumpat. Mula-mula sikit, tapi lagi lama lagi ramai. Lagi lama lagi ramai. Beza kan dipanggil. Nak buat benda yang jahat, orang semakin berebut. Nak buat benda yang baik, orang ni hidup dia dalam keadaan yang semakin kurang. Datang Islam ajar fastabiqul khairat. Berlumba kamu dalam buat benda yang baik. Saya nak sebut sikit lagi. Kerana kalau kita tak buat benda yang ni, kita akan menyesal dalam hidup kita. Yang supaya kita tak menyesal, kita ambil kesempatan ni. Sekarang kita tak rasa menyesal ni. Sikit lagi saya nak sebut bila kita akan menyesal. Tapi nak sebutnya, Islam diajar pada diri kita ni, hidup kita ni berlumba buat benda yang baik. Dalam hidup kita pantang nampak kebaikan. Sampai Rasulullah sebut, imatatul aza anit tariq. Kamu ambil sampah, kamu buang sampah di jalanan. Itu pun kebaikan. Sekecil-kecil kebaikan dalam hidup. Bahkan Rasulullah sebut, la tahqiranna. Jangan kamu pandang lekeh terhadap biwajhin taliqin. Bila kamu berjumpa dengan saudara kamu mewajahkan indah pada wajah kamu. Kamu jumpa dengan dia, kemudian kamu ceriakan wajah kamu. Menunjukkan itu kebaikan yang sedang kamu lakukan. Kerana ada orang yang bila kita berjumpa dengan dia, kita tengok muka dia tu, kita nampak dah. Bukan dia je masalah. Dengan kita pun bermasalah tengok muka dia. Ada orang yang jenis demikian. Dalam hidup kita ni, nak sebutnya, dalam berbuat benda yang baik ni, kamu kena apa dia? Fastabiqu. Kamu berlumba buat benda yang baik. Bila kamu buat benda yang baik, kamu bina benda yang baik, akan diikuti oleh orang lain pula. Maka pahala kamu berterusan dalam hidup kamu, menunjukkan kebaikan yang kamu lakukan itu. Ini dalam hadis Rasul, dalam Al-Quran sebut demikian. Demikian banyak lagi ayat-ayat lain. Yang Allah gunakan infiru khifafan wasiqalan. Demikian juga ayat yang lain Allah gunakan nak suruh kita ni cepat dalam hidup. Cepat ni lagi apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Allah guna kalimah fas'au, cepat-cepat kamu bertebaran, kamu cepat-cepat untuk mengejar. Fas'au ila zikrillah, untuk kamu menyebut nama Allah. Wa zarul bai', kamu tinggal segala jual beli kamu. Ini dalam Al-Quran Karim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah guna kalimah sama juga. Nak suruh kita ni, bila kamu jadi atas dunia, kamu jangan terperangkap dengan dunia. Jangan kamu terperangkap dalam hidup kamu dengan dunia. Rasulullah suruh kita apa dia? Rasulullah sebut, badiru bil a'mal. Cepat-cepat kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut. Badiru bil a'mal. Rasulullah kata, kamu ni jangan suka menangguh-nangguh dalam buat amalan. Rasulullah suruh buat terus. Kamu sedar diri kamu ni tak ada kekurangan, kamu buat terus amalan yang kamu tertinggal tadi. Rasulullah sebut demikian. Kenapa? Kaqata'il lailil muzlim. Satu hari nanti kamu akan hidup di zaman fitnah, kata Rasulullah. Macam malam yang pekat, hitam je. Rasulullah sebut demikian. Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Pada satu hari seorang itu mukmin, pada malam hari dia jatuh kafir. Kemudian Rasulullah sebut wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang lelaki itu pada satu hari kamu nampak dia malam hari dia mukmin, pada siang hari dia jatuh kafir. Yubi'ud dinahu bi'aradim minad dunya. Kamu akan dapati orang macam ni dia dagangkan agama dia untuk kepentingan diri dia dalam hidup dia. Zaman bila zaman fitnah tu? Zaman kita sekarang. Zaman kita ni zaman sedang berhadapan dengan kegelapan. Sekarang kita tak boleh nak tahu.
Sebenarnya siapa yang lewat, siapa yang kena lewat. Kita buat contoh yang mudah. Ni zaman fitnah. Zaman fitnah yang kita sedang lalui. Zaman kita, orang tak malu-malu mengaku dia sedang melakukan hubungan seksual sejenis di antara jantan dengan jantan. Tak malu sekarang. Orang nak mengaku dia seorang yang perempuan dengan perempuan. Dia tak malu sekarang. Dia nak mempertahankan yang disebut dengan LGBT dan sebagainya. Tak malu dah dalam hidup kita sekarang. Terang-terangan. Kita ni teragak-agak. Macam mana? Rasulullah sebut, kita ni macam mana nak buat? Orang ni, orang lelaki menyamar jadi perempuan. Kemudian dah jadi perempuan, dia datang pula semayang berjemaah, duduk sah perempuan pula. Macam mana? Kita kan jadi keliru kan? Rasulullah sebut, macam mana keadaan demikian? Dia dah buang dah alat jantina dia, alat jantina lelaki. Kemudian dia duduk dalam sah perempuan. Bukan bicarakan soal masuk tandas perempuan lagi ni, tidak ni. Masuk tandas lelaki tidak. Tapi dia duduk berada dalam saf orang perempuan. Semayang berjemaah dengan orang perempuan. Kemudian dia pula pergi buat umrah, misal contoh. Bukan contoh ni, benda yang real yang sedang berlaku dalam negara kita. Pergi buat haji. Buat haji pula dalam keadaan dia asalnya lelaki menjadi perempuan dalam hidup dia. Macam mana keadaan demikian? Rasulullah sebut, kamu akan sampai zaman ini. Zaman yang kaqata'il lailil muzlim. Malam menjadi gelap pekat dalam hidup kamu. Siang hari mukmin, malam hari kafir. Ada orang jumpa dengan saya, Ustaz, saya ni kan Ustaz, masjid pun saf tamu, kelak malam pun saf tamu yang juga Ustaz. Dia tanya, kenapa jadi demikian? Saya nak suruh Allah pening dengan saya. Senang dia jawab demikian. Kita tanya balik, Allah pening ke dengan manusia? Allah tak pernah pening dengan kerana manusia. Yang pening kamu terhadap mentaati perintah Allah. Rasulullah sebut demikian. Satu hari nanti kamu akan sampai zaman ini. Nak azan dah? Silakan. Baru mukadimah baru ni.
Tuan-tuan, anda sambung sikit lagi lah sebab kita dah azan dah ni. Kemudian nak sebutnya tentang bila kita sebut saja tentang tadi, dalam hidup kita ni semua ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita ni jangan kita lepaskan peluang ini. Bila kita lepaskan peluang dalam hidup kita ni banyak dalil-dalil yang anda sebut tadi. Ayat Al-Quran Allah guna kalimah wasari'u, kalimah fastabiku, kalimah infiru khifafan, ayat kalimah fas'au. Semua ni Allah cerita positifkan hidup. Kamu jangan cepat kecewa dengan dunia, jangan. Bahkan dalam hidup ini kamu kena bersegera dalam hidup kamu. Selagi mana nyawa kamu di kandung badan, selagi itulah kamu kena ambil peluang yang Allah bagi. Dalam hidup kamu ni peluang-peluang ni tak mudah pada diri kamu. Kerana peluang hidup atas dunia ni satu nikmat yang perlu kamu penuhkan penuh. Setiap ruang-ruang yang ada pada kamu, jangan kamu lepaskan peluang ini. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut yang tadi badiru bil a'mal. Tu hadis yang tegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada lagi hadis yang memang jelas-jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh kita ni jangan terlepas. Rasulullah sebut apa dia? Igtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ni hadis biasa ni kita dengar. Rebutlah 5 masa sebelum datang 5 masa pada diri kamu. Ambillah kesempatan dalam hidup kamu ni. Bila Allah dah bagi pada kamu kesempatan ini, 5 kesempatan ini sudah pasti Allah akan bagi pada kamu. Kemudian lepas tersebut, bila Allah dah bagi dah 5 kesempatan ini, Allah gentak 5 kesempatan tadi. Sebelum sampai saat kamu digentak, maka kamu ambil peluang ini. Allah sebut, Rasulullah sebut apa dia? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa muda kamu, wahai orang muda. Kamu waktu mana kamu muda, kamu ambil kesempatan, wahai orang muda. Jangan kamu sampai waktu mana kamu tua. Orang muda, saat mana kamu muda, kamu ambil kesempatan. Bila masa muda ni, bermula daripada umur 9 tahun sampai usia 40 tahun, ni masa muda. Masa muda dalam hidup. Sampai usia 40 tahun orang muda, kamu jangan terlepas peluang ini. Kerana kalau kamu dah dapat peluang ini, kamu taat, berganda-ganda pahala kamu dibandingkan dengan amal ibadah orang yang dah tua. Orang tua, Allah takjub dengan amalan orang tua. Tapi Allah lebih takjub dengan amalan orang muda. Ini disebut dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata Allah kagum dengan orang tua yang solat. Allah lebih kagum dengan orang muda yang lebih jaga solatnya. Allah kagum dengan orang tua yang bersedekah, tapi Allah lebih kagum dengan orang muda yang bersedekah. Kerana saat muda ni, saat nafsu sedang membuat-buat. Tengah-tengah nafsu membuat-buat dalam hidup kamu, tiba-tiba kamu boleh jaga nafsu kamu tersebut untuk mentaati perintah Allah. Ambil peluang, wahai orang muda. Orang tanya, peluang apa ustaz? Orang muda nak kena jaga. Saat mana muda dia? Jaga Islam. Waktu mana kalian sedang muda, kalian jaga Islam. Kalian pegang, dia panggil rayatul Islam. Bendera Islam ni, kamu kena pertahankan dalam hidup kamu. Kamu jangan layan hawa nafsu kamu. Jangan kamu terikut-terikut dengan budaya-budaya yang menyesatkan hidup kamu. Tetapi orang muda, kamu hidupkan bibir kamu dengan baca Quran, dengan zikir pada Allah, dengan keadaan yang kamu sentiasa taat pada perintah Allah. Ini kehebatan dalam hidup kamu. Rasulullah kata, muda tak selama-lamanya muda. Kerana sampai satu ketika, Allah gentak masa muda kamu. Lepas mana kamu hidup sampai umur 40 tahun. Sekejap je masa sampai umur 40 tahun. Cuba tanya orang yang melalui masa sampai umur 40 tahun. Sekejap dan ringkas di dalam hidup. Kita ni kan, start daripada umur 9 tahun, kita sampai pada umur 18 tahun. Sekejap je kita, 18 tahun, ambil SPM. Dah kita ambil SPM, selesai SPM, masuk universiti. Sekejap je masa kita. Sampai keluar universiti, berumah tangga. Dah berumah tangga, usia kita rumah tangga 25 tahun, tinggal 15 tahun, dapat anak, dapat zuriat, umur 40 tahun. Sekejap je masa, sampai 40 tahun. 40 tahun, kita baru terkejut. Orang dah panggil pakcik dah pada kita ni. Kita mula nak sebutnya masa muda ni, kamu jangan lepaskan peluang. Masa muda kamu. Satu, berbanggalah kalau ada di kalangan anak-anak kita yang dia boleh berulang alik ke masjid 5 kali sehari. Rasulullah sebut, bersaksilah dia di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Tak mudah orang yang dalam usia muda, dia boleh jaga salat berjemaah.
Kalau dia boleh jaga solat berjemaah 5 kali sehari, dia berulang alik ke masjid, dia jaga solat berjemaah, dia jaga betul-betul, kalian memiliki ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Kerana apa dia? Kerana umur di antara usia ini, biasanya dia bergerak ke mana? Dia bukan bergerak ke surau, ke masjid. Tetapi tempat dia di padang-padang permainan. Di tempat dia, tempat-tempat melayan hiburan-hiburan, dalam melayan hawa nafsu dia. Tiba-tiba dia layan kehendak Allah di saat muda dia. Satu kepentingan yang utama dalam hidup seorang muda. Orang yang muda ini sendiri. Rasulullah kata, ini kesempatan yang pertama. Yang kedua, kesempatan dalam hidup kamu. Kamu ambil kesempatan bila? Waktu mana sihataka qabla saqamik. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Orang yang sihat, jangan ingat kamu sihat sampai bila-bila. Kerana apa dia? Kerana satu ketika nanti, kamu akan digentak dengan rasa sakit dalam hidup kamu. Sakit akan sampai pada kamu. Ada orang kata, saya tak sakit Ustaz. Kencing manis tak ada. Semua tak ada. Kita kata, tu sedang sakit dah tu. Sakit apa? Sakit hati dipanggil begitu. Sakit juga dalam hidup. Paling-paling tidak, dia akan rasa sakit. Sakit satu saat nanti. Hati dia sedang bergelumang dengan dunia-dunia yang menyebabkan dia tak rasa sedar terhadap nilai nikmat akhirat Allah SWT. Dua. Yang tiga, ambil kesempatan bila? Rasulullah sebut. Ambil kesempatan dalam hidup kita ni. Waktu mana? Waghinaka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Orang ni Allah akan bagi pada dia kemuncak kekayaan dalam hidup. Setiap di kalangan kita akan rasa kaya. Sebab kaya ni, disebut kaya ni bukan dinilai dengan harta yang banyak. Tetapi kaya yang dimaksudkan di sini, kayanya satu ketika hati kita ni menjadi sekaya-kaya manusia. Disebut dalam kitab, Laisal ghina ilmal, walakin ghina ilqal. Kaya ni bukan kayanya harta, tetapi kayanya jiwa. Bila kamu satu ketika, kamu rasa lapang selapang-lapangnya. Allah bagi dalam hidup seorang, dia akan mengecapi nikmat kaya. Tapi orang kaya, kamu jangan ingat kamu kaya sampai bila-bila. Sampai ke satu ketika, kamu akan digentak kekayaan kamu dengan kefakiran dalam hidup kamu. Fakir akan sampai pada kamu. Dan yang keempat, Rasulullah sebut, wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh sibuk dalam hidup kamu. Kamu ingat, jangan kamu rasa kamu lapang supaya masa, tidak. Tapi satu ketika nanti kamu akan disibukkan dalam hidup kamu. Kemudian akhir sekali Rasulullah sebut, ambillah kesempatan wahayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu jatuh, saat satu ketika kamu mati. Dan saya nak jawab terhadap apa yang kita sebut ni. Ambil kesempatan ni yang besarnya bila? Sebelum kita dipanggil untuk menghadap depan Allah. Belum kita dipanggil menghadap depan Allah, buatlah sebanyak mungkin. Berlumbalah menjadi seorang mukmin yang baik. Kita dalam hidup kita ni berusaha untuk kita jadikan diri kita ni ahli syurga. Biar orang nampak kita ni bila berjalan je, jalannya ahli syurga. Semakin hidup kita ni, semakin lama kita hidup, semakin dekat kita dengan syurga Allah. Orang boleh nampak cara kita bercakap, cara ahli syurga bercakap. Cara kita berpakaian, cara ahli syurga berpakaian. Cara kita bergaul dengan manusia, kita sedang bergaul bagaikan ahli syurga yang sedang bergaul. Ini dipanggil tanda-tanda kita ni mengejar impian dalam hidup kita sebelum datang penyesalan dalam hidup. Bila kita akan menyesal? Kalian akan tanya, Ustaz, bila akan menyesal? Ulama' jawab, kita akan mula menyesal bila hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, inilah penyesalan pertama dalam hidup. Tak pernah kita sesesal ini dalam hidup kita, kecuali waktu mana hijab mata kita mula dibuka. Bila kita nampak malaikat mula turun, berduyun-duyun, para malaikat Allah turun. Bila turun saja berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar tu, meremang terus bulu roma kita. Allah. Dalam Al-Quran Karim, Allah cerita terus. Penyesalan mula datang pada seorang ini, bertindan-tindan menyesal. Datang terus penyesalan. Antara tanda penyesalan dia, Allah rakamkan dan Allah sebut dalam Al-Quran. Mulut di kalangan orang dekat nak menghadap depan Allah ni, dia sebut apa dia pada malaikat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je malaikat.
Mula disebut pada malaikat. Malaikat, sekejap. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa'as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bagi semua apa benda yang saya dapat di atas dunia ni, saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang salih. Malaikat mula jawab apa dia? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai masa untuk kematian padanya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu PL perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh di saat ini. Tuan-tuan kena ingat, orang masjid ni, orang surau ni, jangan ada seorang pun yang menyebut kalimah ini saat mana dekat nak menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan jangan sebut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut, terkeluar juga mulut tuan-tuan yang sebut minta ditangguh, tanda kita tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Jangan, tuan-tuan. Hidup ini jangan kita leka dengan dunia. Hidup ni kena sentiasa bersiap. Bersiap. Setiap masa. Orang tanya bersiap apa ni? Bersiap kalau inilah saat nyawa terakhir dalam hidup. Orang tanya, kenapa ni nampak kelam kabut, derma, solat, jaga, bangun tahajud malam. Kenapa ni? Saya bimbang kalau inilah hari yang terakhir dalam hidup saya. Ni sentiasa bersiap. Sentiasa bersiap ni perlu ada pada diri kita. Supaya kita tak menyesal. Ambil kesempatan. Peluang-peluang yang ada ni, ambil. Kalau tidak, yang ni kita menyesal ni. Kalau yang pertama menyesal, bila malaikat sebut, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa. Sampai ajal lah kan. Malaikat sebut, sekarang ni masa untuk kamu mati dah. Malaikat mula masuk. Bila malaikat mula masuk saja, malaikat istihar terus. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni lagi daripada apa? Kalau kita tanya, lagi daripada apa? Hidup atas dunia, lagi daripada mati je. Cuba tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Yang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, kamu lari daripada apa? Jogging tiap-tiap pagi. Mesti dia jawab, lagi daripada mati, dia jawab. Tuan-tuan tanya orang yang makan ubat tu kan, pil tiap-tiap pagi tu kan, secekak tiap-tiap pagi tu, tanya mereka, kenapa kamu makan pil ini? Kenapa kamu makan ubat ini? Dia akan jawab, supaya lambat sikit mati, dia jawab. Supaya lambat je mati. Hidup ni lagi daripada mati je. Mereka sebut, yang kamu lari itu, sekarang dah sampai masa. Dah sampai masa. Masuk, mereka mula masuk ni. Masuk terus ke hujung kaki. Tapi sayang, orang kita ni, bila roh malaikat dah masuk dalam tubuh badan tu, sampai hujung kaki tu, dia jadi keliru terus. Benda apa ni berlaku ya? Tak pernah rasa macam ni. Sakit ni, malaikat mula tarik. Tarik tu, bunyi, putus dah. Dalam tubuh badan. Malaikat dah mula tarik tu. Sendi-sendi ni, dah mula bagi salam dah. Semua sendi-sendi ni bagi salam. Assalamualaikum. Kita akan akan datang nanti. Kita jumpa di akhirat nanti. Assalamualaikum. Semua bagi salam. Tapi tuan ni, nak sebutnya betapa tololnya manusia ni. Betapa degilnya manusia ni, hidup ni, keliru dia. Kita benda apa berlaku ni? Benda apa berlaku ni? Tarik tu, daripada hujung kaki tu. Syaitan mula pujuk. Jangan taubat ya, jangan taubat. Relax bro, relax katanya Malaysia. Syaitan sebut, tak mati lagi ni. Umur kamu panjang lagi. Jangan kamu ingat, kamu dah menghadap depan Allah. Tarik ni, daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Bila naik sampai ke lutut tu, masuk kumpulan yang kedua. Rasa tu, sakit, sengal, tak bergerak, habis dah. Tangan tak bergerak dah. Mulut ni terkunci dah. Mata ni dah jadi putih, dah hitam tersebut. Telinga ni mengecut, masuk ke dalam. Hidung ni jatuh. Bibir ni mengetap, rasa sakit. Lidah ni menginsut, masuk ke dalam. Sakit sungguh. Tapi degil ni, naik, roh ni, ditarik daripada lutut, naik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat tu, rasa dah sejuk. Sejuk di pusat masing-masing. Nak taubat? Tak taubat. Kebanyakan orang kita ni, dia relax, tahan lagi. Syaitan kata, jangan taubat. Kamu tak ada apa-apa ni, kamu relax. Relax dulu, kamu bertahan ya. Kamu bertahan, katanya syaitan. Bila sampai ke pusat tu, dah sampai di pusat dah. Tiba-tiba sejuk di pusat kita. Turun sikit demi sedikit. Roh tu turun sikit demi sedikit. Tubuh badan kita ni
turun ke bawah tu, syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati. Tengok. Dia sedang turun ni, Relax katanya syaitan. Bertahan. Turun. Roh ni turun. Sampai bawah pusat dia. Bila sampai bawah pusat, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat maut yang masuk kumpulan yang ketiga ni, rentak daripada bawah ni. Rentak daripada bawah tu, naik terus sampai ke halqum. Sampai di halqum. Bila sampai di halqum, perasan Allah mati. Allah mati tu, bila perasan mati ni, tiba-tiba keluar penyesalan kali yang kedua. Sebut terus, mulut ni sebut, qala inni tubtul an. Malaikat, aku taubat sekarang. Sekarang aku taubat, malaikat disebut. Bila sebut taubat tu, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat bila roh kamu sampai di halqum, tiba-tiba kamu sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Bila sampai di halqum ni, roh ni dalam keadaan kat sini ni, menyesal ni, rasa tu kop naik itu tersembur keluar daripada mata masing-masing. Saya nak ringkaskan saja. Bila keluar, roh orang mukmin keluar dalam keadaan yang elok. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan bekas air. Nampak jernih air turun. Rasulullah kata, roh orang mukmin macam ni. Roh orang yang munafik dan orang kafir yang tak bersiap ni, hidup. Rasulullah genjis. Roh tersebut, air tersebut direnjih. Rasulullah kata, roh mereka macam ni lah, keluar daripada tu badan mereka tersebut. Malaikat sambut, malaikat jubah putih sambut roh orang mukmin naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama sebut, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, roh fulanah binti fulan. Sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Naik langit yang kedua, ketiga, sampai menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila sebut begitu je, roh ni turun terus, berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh yang tidak mukmin naik langit yang pertama tu, penjaga langit yang pertama tu tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut, celakalah dia, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Celakalah dia. Lalu dibentak-bentak roh ni, naik menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh ini berada di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka muka kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita boleh nampak berapa orang yang datang ziarah jenazah kita. Kita boleh rasa semua keadaan. Kita boleh dengar orang bercakap tentang diri kita, satu persatu kalimah-kalimah yang mereka sebut tentang diri kita ini sendiri. Orang usung jenazah kita, untuk dimandikan jenazah kita, kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Sakit mati tadi belum habis lagi. Orang mandikan jenazah tu, gosok badan kita. Kita sebut perlahan-lahan, sakit, kita sebut demikian. Sebut orang mandi jenazah kita buat tak peduli je. Kemudian mandi selesai, kita nampak siapa yang datang kapankan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita nampak jenazah kita diusung sampai ke kubur. Bila sampai di kubur, kita nampak diri di hujung kaki kita dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebir-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzah. Turun je jenazah kita. Turun sekali je turun, pom terus. Akan rasa pengalaman yang pertama. Saat mana turun je, tak ada seorang pun boleh terlepas daripada ad-darat. Darat maksudnya himpitan kubur. Mula turun saja, Rasulullah kata, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada ad-darat. Ad-darat maksudnya himpitan kubur. Bukan azab kubur, himpitan kubur. Jenazah tu angkat je, usung je, letak je. Bila nak letak tersebut, pom terus. Berbeza-beza keadaan seorang yang kena. Bila letak saja jenazah kita, hadap muka ke kiblat, letak saja, tutup saja liang lahat, menghadap ke kiblat, bunyi tanah-tanah yang turun, tengah-tengah tanah yang turun ini, tiba-tiba berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir depan muka kita. Mulut seorang ni akan sebut kali yang ketiga, penyesalan. Mulut dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku,
bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Nak hidup balik. Tuan-tuan jangan sebut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut, tanda tuan-tuan tak bersedia. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Mereka sebut, jangan berharap untuk kamu hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah nanti. Saya nak sebut pada jemaah sekalian pada malam ni, kalau kita sekarang kita diberi peluang untuk hidup ni, jangan sampai peringkat kita menyesal nak hidup balik nanti. Bila kita hidup sekarang, ambil kesempatan untuk apa dia? Kesempatan sekarang untuk 3 perkara. Farhan sekarang ambil kesempatan untuk 3 perkara. Jaga 3 perkara ni je. Yang pertama, tolong jaga keyakinan dengan Islam. Jangan tertanggal Islam ini pada tubuh badan seseorang. Islam ni sampai peringkat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat kamu mati betul-betul kamu seorang muslim. Betul-betul seorang muslim. Tertanggal dengan Islam ni apa dia? Tak yakin dengan Islam. Jangan perhatikan. Jangan ada di kalangan kita terak menjadi ragu-ragu terhadap Islam. Saya terima Islam dalam bab semayang, saya terima. Tapi dalam bab politik, saya tak terima Islam. Ada orang kita demikian. Saya terima Islam dalam bab ibadah dia. Dalam bab yang lain, ekonomi, saya tak terima ekonomi Islam. Dalam sosial, saya tak terima sosial Islam. Jangan tuan-tuan. Bila tuan-tuan sebut Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua. Jangan ambil separuh dan kufur separuh yang lain. Jangan. Yang pertama, biar berkeyakinan dengan Islam. Ambil kesempatan. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, kami ni akhir-akhir ni jadi ragu-ragu terhadap Islam. Dia jadi lagi kita berusia, lagi kita ragu terhadap agama. Nak buat macam mana? Rasulullah jawab, sebut di bibir kamu, tiap-tiap pagi sebut, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayah-ayah, ibu-ibu, tiap-tiap pagi sebut mulut kita. Sebut, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Islam itu satu cara hidup aku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu nabi aku dan juga rasul aku. Ni pada diri kita ni biar berkeyakinan dengan Islam. Orang datang tawarkan pada kita, kita tanya terus, tawaran ini tawaran Islam ke tawaran apa? Tak, saya tawarkan kau Vishnu. Saya tak terima. Saya hanya terima Islam dalam hidup saya. Itu cara dalam hidup kita. Jangan kita ragu-ragu terhadap Islam. Jangan teragak-agak. Jangan sampai kita petikai ajaran Islam. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam diri kita ambil kesempatan untuk menambah dan membanyakkan ibadah pada Allah. Bila kita ada peluang ni, jangan sampai dalam kubur nanti rasa nak hidup balik. Kenapa? Tertinggal amal ibadah. Amal ibadah apa yang kita tertinggal banyak? Yang pertama, tertinggal solat. Jangan tinggal solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian semakin berusia, semakin berebut saf yang pertama. Jangan semakin berusia, semakin berebut saf belakang. Jangan. Kita ni dah usia 60 tahun. Jangan tunggu rumah lagi. Jangan. Berebutlah untuk jaga solat. Mari ke masjid, mari ke surau. Tunggu rumah tak ada manfaat pada diri kita. Tak ada manfaat lah. Yang pertama, jaga solat. Solat jangan tinggal. Solat apa jangan tinggal? Berjemaah. Jangan tinggal. Solat berjemaah. Solat apa jangan tinggal? Solat tahajud malam. Jangan tinggal. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan tinggal solat tahajud malam. Bangun malam-malam bangun. Kita umur 60 tahun dah. 60 tahun ni tak masuk pejabat dah kan? 60 tahun mana masuk pejabat dah? Bangunlah tahajud malam. Nak tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik dia panggil. Lambat lagi nak masuk pejabat. Umur 60 tahun, datanglah masjid. Datang ke surau. Duduk kita berlumba untuk jaga tahajud malam. Tahajud kena jaga di kalangan kita. Jaga solat dalam hidup. Yang dalam masa yang sama yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kalau kalian tak boleh baca Quran,
baik kalian menangis sekarang daripada menangis dalam kubur nanti. Daripada menangis dalam kubur nanti, kalian akan menyesal tak sudah. Baik menangis sekarang, pergi menghadap depan mana-mana guru, cari mana-mana ustaz. Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Ustaz tegur kita nak betulkan balik. Menangis kita. Tak boleh lah ustaz. Saya tak boleh nak sebut yang ustaz sebut. Tak apa ustaz sebut. Ustaz sebut, belajar lagi, cuba lagi. Belajar sampai kita menangis. Baca Al-Quran. Berusaha untuk membaca Al-Quran. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau kalian mati, di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp saya boleh baca, Quran je tak boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran, cari alim ulama, cari. Datang ke surau ni, bagi tahu pada AJK surau, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. AJK surau jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je dia panggil. AJK surau mesti kena jawab, mari kita sama-sama membantu. Istihar pada ahli qaryah. Siapa yang boleh baca Quran, tolong daftar dengan AJK surau. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insya-Allah. Yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة
ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله